Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilman nafi'an wa fahman mustaqima wa hidayatan bis-shawab. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma fi awamiraka wa na'fu bi nahyika wa sahtal وإلهام الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا سرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kita sampai sekarang sampai dekat Nabi Muhammad itu. Kalimah yang kedua. Kalimah yang kedua ialah Muhammadur Rasulullah. Dia katanya, dan arti kalimah Muhammadun Rasulullah itu bermula Nabi Muhammad Abdullah itu satu pesuruh daripada pesuruh-pesuruh Allah. Itu terjemahannya. Dan artinya makna kalimah ini, kalimah Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad itu satu utusan daripada utusan-utusan Allah. Nabi Muhammad itu salah seorang yang jadi Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Yang mana setengah daripadanya Nabi Muhammad. Setengah daripada utusan-utusan Allahnya ialah Nabi Muhammad, setengah pada Rasulnya ialah Nabi Muhammad SAW. Maka iaitu satu orang yang suruhkan dia dengan bahawa memberitahukan kita sekalian umat akan perkara yang dituntut daripada kita membuatnya dan yang ditegahkan kita daripada membuatnya. Di sini musannif atau pengarang hendak mentarifkan akan makna Rasulullah dengan katanya iaitu satu orang utusan Allah, artinya dengan bahasa Arab Rasulullah itu ialah satu orang yang Allah Ta'ala suruhkan dia. Satu orang, mana seorang manusia yang mana dikehendaki orang ini maknanya seorang manusia yang lelaki, sebabnya yang jadi Nabi, yang jadi Rasul tidak ada melainkan yang lelaki saja. Sebab itu tidak ada daripada kalangan perempuan yang jadi Nabi, jadi Rasul, walaupun Maryam, walaupun siapa sekalipun, tidak ada yang jadi Nabi. Hanya tertentu kepada orang lelaki saja. Seorang yang lelaki lagi pulanya orang lelaki yang merdeka. Dengan maknanya yang hamba tidak dijadikan rasul. Yaitu orang yang Allah Ta'ala, seorang manusia yang lelaki yang merdeka,
yang Allah Ta'ala suruhkan dia. Ya, selepas pada Allah Ta'ala beritahu kepada dia, selepas pada Allah Ta'ala beritahu kepada dia dengan beberapa perkara-perkara, maka selain daripada Allah Ta'ala beritahu kepada dia itu, juga Allah Ta'ala menyuruhkan dia menyampai. Bukan semata-mata beritahu. Semata-mata beritahu itu dipanggil Nabi. Tetapi di sini Allah Ta'ala selepas pada Allah Ta'ala beritahu, memberi wahyu kepada dia, dan juganya Allah Ta'ala suruhkan dia, kan orang tadi, dengan bahawa memberitahukan kita. Memberitahu maksudnya menyampai. Jadi seorang manusia yang Allah Ta'ala beri wahyu kepada dia, serta disuruhkan menyampaikan perkara-perkara yang diwahyu tadi. Menyampai, memberitahu kepada akan kita. Kita ni siapa yang kita maksud dengan kata kita? Sekalian umat. Kita sekalian umat. Dikanaki dengan umat di sini ialah ummatul ijabah. Dimaksudkan dengan umat sini ialah ummatud da'wah. Dimaksud dengan sekalian umat ialah ummatud da'wah. Yang mana dalam istilah syaraknya, umat bagi tiap-tiap rasul terbahagi kepada dua bahagian. Terbahagi kepada dua. Yang pertama dipanggilkan dengan nama kata ummatud da'wah. Yang keduanya dipanggil dengan nama ummatul ijabah. Ummatud da'wah maknanya umat, golongan-golongan manusia yang disuruhkan Nabi Rasul menyampaikan kepada mereka. Jadi setiap-tiap manusia yang manusia-manusia yang mana-mana saja yang disuruhkan orang jadi rasul menyampaikan kepada mereka, kepada manusia tadi, dipanggilkan ummatud da'wah. Apabila sebut katanya ummatud da'wah, orang yang didakwah oleh Nabi SAW, diseru oleh Nabi SAW supaya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam perkataan ummatud da'wah di sini termasuk juga orang-orang yang tidak beriman. Maksudnya orang-orang kafir. Orang kafir termasuk di dalam umat juga, tetapi ummatud da'wah, sebab mereka didakwah oleh Nabi Muhammad SAW supaya memelukkan agama Islam, supaya beriman dengan Allah Ta'ala. Adakah mereka menerima akan dakwah Nabi atau tidak menerima, itu kita tak kira. Sama saja mereka yang menerima akan dakwah Nabi atau mereka itu tidak menerima akan dakwah Nabi, maka kita panggil ummatud da'wah. Adapun yang keduanya ialah ummatul ijabah. Ijabah di sini maknanya terima. Apabila sampai seruan dakwah Nabi kepada mereka, mereka pun selalu terima. Terima akan dakwah Nabi dengan maknanya beriman, masuk Islam serta beriman. Maka itu dipanggilkan ummatul ijabah. Jadi ummatul ijabah tertentu kepada orang-orang tertentu dengan orang-orang yang beriman saja. Itulah perbezaan di antara panggilan ummatud da'wah dan ummatul ijabah. Jadi sebab itulah orang kafir kita panggil juga umat Nabi Muhammad. Orang kafir yang ada di atas muka dunia sekarang ni kita panggil umat Nabi Muhammad juga. Tapi termasuk di dalam ummatud da'wah. Dan adapun kita orang mukmin,
termasuk di dalam ummatul dakwah pun termasuk, dan termasuk juga ummatul ijabah. Sebab kita ni kita disampaikan kepada kita akan seruan Nabi, semata-mata sampai seruan Nabi kepada kita, panggillah kita ni ummatul dakwah. Lagi pulanya apabila sampai kepada kita, kita pun terima akan seruan Nabi, maka panggil juga kita ni ummatul ijabah. Jadi di kita ni orang Islam, orang yang mukmin boleh panggil ummatul dakwah pada kita, boleh panggil ummatul ijabah pada kita. Adapun kalau orang kafir boleh panggil ummatul dakwah saja, tidak panggil ummatul ijabah, sebab mereka tidak terima akan seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, apabila kita masuk di dalam huraian Rasul, huraian makna Rasul, katanya Rasul itu ialah seorang manusia yang lelaki yang merdeka, yang mana Allah Ta'ala memberi wahyu kepada mereka serta disuruhkan mereka menyampai kepada umat. Disuruhkan mereka menyampai kepada umat. Siapakah yang dimaksud katanya umat di sini? Umat yang disuruh menyampai. Maka ialah ummatul da'wah. Jadi maksud di sininya orang yang Allah Ta'ala suruhkan dia dengan memberitahukan kita sekalian umat. Sekalian umat ni ialah ummatul da'wah. Memberitahu akan perkara yang dituntut daripada kita membuat perkara. Memberitahu oleh orang yang jadi Rasul kepada umat-umatnya, beritahu apa tu? Memberitahu akan perkara. Tak dengar apa? Ya. Tiba-tiba tak dengar. Tak dengar? Ni macam mana? Dengar tak? Okey Bapa, tak ada masalah Bapa. Clear. Ya. Bagi saya clear kat sini. Ya, ya. Ya, saya clear insya-Allah. Salam clear Bapa. Ya, alhamdulillah. Hulu Langat clear. Akan perkara yang ditutup Okey. Teruskan. Akan perkara yang ditutup daripada kita membuatnya. Jadi beritahu kepada kita sekalian umat dengan perkara-perkara yang ditutup. Bahasa Arab tutup itu talab. Tutup daripada kita tadilah sekalian ummatul dakwah memperbuat, jadi menunaikan, mengerjakan. Dan yang ditegahkan kita daripada memperbuatnya, ditegah, lawannya ditutup. Dan yang ditegahkan kita daripada memperbuatnya, perbuat yang ditegah. Dan yang dibiarkan kita pada membuatnya dan meninggalnya. Dibiarkan mana serah kepada kita lah. Kita nak buat pun buatlah, kita nak tinggal pun tinggallah. Ini ialah perkara yang harus. Jadi tugasan Rasul yang mana Allah selepas pada Allah Ta'ala beritahu kepada mereka dan Allah Ta'ala suruh dia itu menyampaikan kepada sekalian umat dengan perkara-perkara yang Allah Ta'ala tutup kepada kita buat, dan perkara-perkara yang dilarangkan kita untuk membuat, dan perkara yang dibebas kepada kita, diserah kepada kita untuk nak buat artinya untuk nak tinggal. Itulah perkara-perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu nisbah amalan, dan juga termasuk di dalam perkara yang ditutupkan daripada kita membuat. Perkara yang ditutup daripada kita membuat. Dia cakapnya begitu. Tuntut daripada kita membuat. Membuat di sini bukan maksudnya buat dengan anggota kaki tangan saja, tu bukan.
termasuk termasuk di dalam kata membuat itu ialah perbuatan anggota zahir, anggota kaki, tangan, mata, telinga, dan termasuk juga dalam kataan membuat itu segala jenis-jenis bacaan-bacaan, kataan-kataan itu termasuk di dalam membuat semua. Dan termasuk juga di dalam katanya membuat itu ialah perbuatan hati. Yang maksud dalam perbuatan hati itu seperti niat dan segala aktikad. Itu termasuk di dalam perkara yang dituntut kita buat. Seperti kalau sembahyang, lain daripada rukun sembahyang yang niat itu ialah perbuatan kita panggil. Puasa, zakat, haji itu perbuatan anggota. Adapun bacaan di dalam sembahyang pun mengucap takbiratul ihram, bacaan Fatihah itu pun panggil perbuatan juga. Baca Quran pun masuk dalam katanya perbuatan juga. Dan termasuk dalam perbuatan itu ialah perbuatan hati, termasuk niat, termasuk segala aktikad itu perbuatan hati semua. Jadi pendekatannya perkara-perkara yang dituntut daripada kita membuat dengan anggota kaki tangan, atau membuat itu melalui mulut, melalui lidah, kita panggil bacaan, perkataan itu, dan juga perbuatan hati. Dengan tiga perkara apabila dalam kitab yang maksud katanya ditutupkan, disuruhkan kita buat, maka termasuk tiga perkara itulah. Perbuatan anggota kaki tangan, anggota zahir, perbuatan mulut, perbuatan hati. Sebab itulah kita maklum bahawasanya tiap-tiap kita seorang manusia itu ada malaikat sebelah kiri dan sebelah kanan yang ambil tugasan mencatatkan segala amalan kita. Menuliskan akan segala amalan kita, artinya perbuatan kita. Maka dengan maksud dengan perbuatan tiga perkara tadilah. Perbuatan anggota zahir, perbuatan mulut, perbuatan hati. Sebab itulah disebut oleh ulama bahawasanya malaikat menuliskan semua segala perbuatan, walaupun perbuatan hati sekalipun. Niat puasa kita, aktikad kita, semuanya ditulis oleh malaikat semua. Gitu juga dan yang ditegahkan kita memperbuatnya, membuatnya. Membuat sini pun tiga perkara tadi juga. Dilarangkan kita membuatkan dengan kaki tangan, seperti curi, seperti minum arak dan sebagainya. Dilarangkan kita bercakap dengan perkara yang dilarang, seperti mengupat dan mendusta, membohongkan. Itu panggil perkataan yang dilarang. Dan begitu juga aktikad. Ada juga aktikad yang dilarang, seperti aktikad yang mengkufurkan seorang, seperti aktikad Allah Ta'ala Tuhan ada tiga, seperti orang Nasrani. Aktikad Tuhan itu menyerupai dengan makhluk, itu termasuk daripada perkara yang ditegahkan kita memperbuat semua. Dan yang dibiarkan kita pada membuatnya dan meninggalnya. Dibiar mana dibebas, tidak ada tutup pada buat, tidak ada tegah pada buat. Jadi kalau nak buat, buatlah. Kalau nak tinggal pun tinggallah. Dengan maknanya tidak ada tekanan pada buat, tidak ada tekanan pada tinggalnya. Itu perkara yang harus. Jadi dengan secara ringkasnya yang disampaikan, diberitahu oleh Nabi Muhammad kepada kitanya, tiga perkara ini ya. Dengan secara besar-besarnya ialah yang disuruh kepada kita, yang ditegah kepada kita, yang dibebaskan kepada kita. Itulah dikatakan hukum-hukum taklif. Dan perkara yang dituntut daripada kita tiap-tiap orang yang mukallaf, iaitu lelaki dan perempuan yang berakal lagi sampai umur, iaitu bahawa adalah umurnya 15 tahun atau 9 tahun dan keluar daripadanya mandi
atau keluar daripada perempuan haid. Dia katanya, dan perkara yang dituntut daripada kita orang yang mukallaf. Dan perkara yang dituntut. Dituntut, lepas tu kita tengok di depan sikit. Dia katanya, dan perkara yang dituntut, dituntut, lepas tu depan, akan membuatnya itu dua bahagian. Itu dia cakapan kitab dia tu. Ibarat kitab, dan perkara yang dituntut akan membuatnya itu dua bahagian. Lepas tu di celah-celah tu dia huraikan masalah orang yang hendak jadi mukallaf. Dia katanya, dan perkara yang dituntut daripada kita ni siapa? Tiap-tiap orang yang mukallaf. Dengan maknanya kalau orang yang tidak mukallaf tidak ada tuntutan. Kalau orang tidak mukallaf tidak ada tuntutan, tetapi sini apa dia? Siapakah orang yang mukallaf? Iaitu orang yang mukallaf. Nak urai dhabit, uraian atau dhabit bagi orang mukallaf dulu. Iaitu orang yang mukallaf lelaki dan perempuan. Jadi kedua-dualah orang lelaki dan orang perempuan. Ini tak syarat merdeka ke hamba, tak syarat. Tapi belum pada tu sikit, kita tengok mukallaf makna pada lughah dulu. Mukallaf makna dia pada lughah ialah maknanya dia lafaz perkataan mukallaf itu bahasa Arab ambil daripada kallafa yukallifu taklifan. Kallafa itu makna memberati, memaksai. Maka maksud dengan mukallaf mana orang yang dipaksai atau orang yang diberati kepadanya. Itu maksud dengan mukallaf pada luar. Apa-apa perkara yang diberati kepada kita buat, panggil perkara itu mukallaf. Orang itu orang mukallaf. Diberati, dipaksai untuk kita buat. Itu pada luar. Tetapi pada syaratnya mukallaf kena kepada seorang yang lelaki atau orang yang perempuan yang berakal lagi sampai umur. Itu dua perkara. Yang berakal lagi pulanya yang sampai umur. Kalau berakal tidak sampai umur tak jadi mukallaf. Kalau sampai umur, kalau tidak berakal tak jadi orang mukallaf. Mesti kena himpun dua-dua perkara. Berakal dan sampai umur mesti kena himpun pada seorang. Apabila berhimpun dua perkara ini, maka jadilah dia tu orang mukallaf. Maknanya kalau dia tu orang yang berakal, dengan maknanya tidak gila, tidak kehilangan akal, walaupun dia tetapi dia umur dia tak sampai lagi, maka tak jadi mukallaf. Dan sebaliknya kalau dia umur dia dah sampai tapi akal tidak ada, dengan sebab kehilangan akal kita panggil gila, maka itu pun tak panggil orang mukallaf juga. Jadi mestilah kena ada dua-dua perkara ini. Tapi berakal ini berakal itu tak payah itu sangat dhabitan dia. Tapi yang dia nak cerita sininya sampai umur. Lagi sampai umur, iaitu sampai umur bahawa adalah umurnya 15 tahun. Umurnya 15 tahun.
itu tak kurang. Dalam mazhab kita Syafi'i umurnya 15 tahun. Apabila umur dia tu 15 tahun, tentu dah dia tu orang yang sampai umur baligh dia panggil. Ini di 15 tahun ini kalau tidak ada perkara yang menyebabkan jadi mukallaf, jadi baligh, yang tidak ada berlaku keluar mandi, yang tidak ada berlaku datang haid. Sekiranya kalau seorang kanak-kanak itu dalam umur dia antara 9 tahun dan 15 tahun tu tak pernah datang haid, tak pernah keluar mandi, maka kita tak hukum kata dia tu dah baligh. Selama mana tak sampai umur 15 tahun. Selama mana tak sampai umur 15 tahun, tidak dihukum kata dia tu orang yang sampai umur, orang yang baligh. Atau 9 tahun, artinya umurnya 9 tahun. Ini tak kira lelaki atau orang perempuan. Tapi 9 tahun tu atas jalan lebih kurang. Lebih tu memang, tapi kalau kurang pun kira juga. Dan nanti kita urai start lagi. Atau 9 tahun. Padahal dan keluar daripada lelaki perempuan tadi mandi. Keluar air mandi dengan secara mimpi ke dengan mana-mana cara sekali. Atau keluar daripada perempuan haid. Artinya satu lagi kita boleh tambah mengandung. Keluar mandi, artinya keluar mandi ini melengkapi daripada perempuan, melengkapi semua lelaki dan perempuan. Keluar mandi dengan mana-mana cara sekalipun, dengan secara mimpi atau dengan cara lain, dan tertentu dengan perempuan itu ialah datang haid. Tetapi masalah katanya umur 9 tahun tadi yang saya katanya lebih kurang tadi. Dia orang perempuan apabila umur dia 9 tahun, tapi dikanak 9 tahun itu ialah tahun Qamariyah. Mana hisapan bulan Islam. 9 tahun tahun Qamariyah. Nah, artinya dia 9 tahun sana itu ialah atas jalan lebih kurang. Dengan maknanya kalau seorang itu dia umur dia tak sampai umur 9 tahun lagi. Kalau kita hisap dengan bulanan Islam tu kira-kiranya tak sampai umur 9 tahun lagi. Tetapi kurang daripada 9 tahun tu, tetapi tak genah daripada 15 hari. Contohnya misalnya kita katanya ada 10 hari lagi nak cukup 9 tahun. Ada 10 hari lagi nak cukup 9 tahun, tiba-tibanya datang darah haid. Datang haid, artinya keluar air mandi. Maka itu dah jadi baligh. Walaupun tak cukup lagi umur 9 tahun, tetapi tak kurang daripada 15 hari. Sebab itulah katanya umur 9 tahun tu atas jalan lebih kurang. Jadi maksudnya orang yang hendak jadi baligh itu apabila umur dah 9 tahun, apabila sampai umur 9 tahun, itu kita nanti tengoklah adakah datang haid ke tidak kalau orang perempuan. Adakah keluar air mandi ke tidak. Sekiranya apabila umur 9 tahun tiba-tibanya datang haid, artinya keluar air mandi, maka jadi baligh dengan sebab datang haid, jadi baligh dengan sebab keluar mandi. Baligh dengan sebab datang haid, jadi baligh dengan sebab keluar mandi. Tetapi sekiranya umur 9 tahun tidak pernah keluar mandi, tidak pernah datang haid sehingga sampai umur 15 tahun, maka jadi baligh dengan sebab cukup 15 tahun. Jadi maknanya masalah baligh itu dia apabila anak kita tu umur dah 9 tahun, kita nanti
kita ambil perhatianlah. Sekiranya kalau datang hari maka jadi balik dia dengan sebab datang hari. Artinya ada keluar mandi maka jadi balik dia dengan sebab keluar mandi. Sekiranya kalau tak pernah datang hari, tak pernah keluar mandi, tiba-tibanya sampai dah umur dia 15 tahun, qamariyah juga, maka jadi balik dengan sebab cukup umur genap 15 tahun. Tapi kalau sebelum pada 15 tahun, selepas pada 9, belum pada 15, ada hari, maka jadi balik disebab hari. Kalau keluar mandi pun jadi balik dengan sebab mandi. Begitu juga mengandung. Itulah dhabitan bagi orang yang jadi mukallaf. Jadi apa sampai umur. Kembali kepada tadi, dia tanya dan perkara yang dituntut daripada kita orang yang mukallaf ditutup akan membuatnya. Kalau orang ngaji kaedah nahwu tu akan membuatnya itu maf'ulun bih bagi dituntut. Dituntut kita buat, dituntut akan membuat perkara itu dua bahagian. Perkara yang dituntut oleh syarak kepada kita membuat itu terbahagi kepada dua bahagian. Pertama daripada dua bahagian, perkara yang dituntut sebagai tuntut wajib. Dituntut mana disuruh kita buat, tapi bahagian pertama tu dituntut disuruh kita buat tu sebagai tuntutan yang wajib. Maka dalam wajib itulah tengoklah nak jadi fardu ain ke, nak jadi fardu kifayah ke, itu sama. Itu tengoklah itu dalam uraian kitab fiqh. Cumanya wajib dengan fardu itu maksudnya sama. Kalau panggil wajib, wajib aini, wajib kifai. Kalau panggil fardu kifayah, fardu ain. Maksudnya sama. Wajib dengan fardu itu sama. Jadi bahagian pertama perkara yang dituntutkan. Dituntut sebagai tuntutan wajib. Lepas tu maksud dengan perkara tadi tiga benda tadi. Maksud dengan perkara tadi ialah perbuatan anggota zahir, perbuatan mulut, perbuatan hati. Pertama perkara dikarenakan perkara itulah perbuatan anggota kaki tangan yang zahir, perbuatan mulut, perbuatan lidah, percakapan, perkataan, bacaan dan juga perbuatan hati yang dituntutkan kita sebagai tuntutan wajib. Wajib syarak. Maknanya jadi wajib itu sebab daripada jihad syarak. Iaitulah perkara yang dituntut sebagai tuntut wajib syarak itu perkara yang dijanji dengan seksa. Yang dijanji dengan seksa kerana berdosa oleh mukallaf dengan sebab meninggalkan dia. Itu perkara yang wajib. Dhabit dianya ialah perkara yang dijanji, yang mana Allah Ta'ala itu berjanji dengan menseksa, dengan mu'azzab. Mu'azzab itu kerana berdosa oleh orang mukallaf dengan sebab meninggalkan dia. Mana apabila tinggal jadi berdosa. Dan apabila tinggal dengan tidak ada uzur, maka jadi berdosa. Apabila jadi berdosa, sepatut diseksa. Perkara yang dijanji dengan seksa. Mana perkara yang sepatut diseksa. Dengan sebab Allah Ta'ala berjanjinya begitu. Seksa tu kerana sebab dia tu berdosa. Berdosa tu sebab apa pula? Sebab meninggalkan dia. Maknanya tak boleh nak tinggal. Perkara yang wajib, perkara yang tak boleh kita tinggal. Sebab sekiranya kalau tinggal itu jadi berdosa, apabila jadi berdosa, maka sepatut diseksa. Sepatut saja diseksa. Adapun mesti diseksa ke tidak, itu tengoklah Allah Ta'ala maaf ke tidak, Allah Ta'ala ampun ke tidak, dia taubat ke tidak. Tetapi sekiranya kalau dia tu contohnya sembahyang 5 waktu,
sekiranya siapa-siapa yang tidak meninggalkan sembahyang 5 waktu itu, maka sepatut diseksakan dia. Sepatut saja. Maka katanya wajib diseksa dengan sebab Allah Ta'ala itu Maha Mengampun. Sekiranya kalau nak seksa, maka ada hak diseksakan. Sepatut diseksakan. Tetapi ramai daripada orang yang tak sembahyang, yang mana Allah Ta'ala ampun bagi mereka dengan sebab mereka bertaubat, lepas daripada seksa itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi pasal kita sekarang ni, sekiranya kalau tidak mengerjakan, tidak menunaikan, sepatut diseksa. Ada janji nak seksa. Dan lepas tuntutan dan lepas tuntut dan tanggungnya dan tanggungan dengan membuatnya yang menggugurkan fardu. Dan lepas tuntutan dan tanggungan apabila jadi wajib di atas kita membuatkan sesuatu, apabila jadi wajib di atas kita membuatkan sesuatu perbuatan, maka kita pun dah buat, kita pun dah tunai. Tetapi apabila kita dah tunai, kita nak tahu daripada manakah adakah bahawasanya yang kita tunai tadi dah lepas daripada tuntutan, lepas pada tanggungan kita, maka dia katanya dan lepas tuntut dan tanggungan dengan membuatnya, dengan mengerjakan dia kan perkara tadi. Membuat dan mengerja tu yang menggugurkan fardu. Yang menggugurkan fardu mana lepas daripada fardu di atas kita. Contohnya sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu, kalau siapa yang tidak sembahyang memanglah sepatut diseksa oleh sepatut diseksakan dengan sebab dia tidak tunai. Tetapi apabila dia tunai akan ibadat sembahyang itu, maka kita kena tengok pula bahawasanya sembahyang itu adakah sembahyang dia yang dia sembahyang tadi itu dah lepas daripada tuntutan, lepas pada tanggungannya, adakah lepas ke tidak, maka kena tengoklah bahawasanya dia tunaikan sembahyang itu cukup sepenuh ke tidak dengan rukun dan syarat. Sekiranya apabila dia tunaikan ibadat sembahyang dengan keadaan cukup sempurna syarat dan rukun, dengan keadaan cukup sepenuh syarat dia, syarat bagi nak sah sembahyang sepertinya mengambil wudu, menutup aurat, menghadapi kiblat dan sebagainya, dan mespenuhkan rukun sembahyang yang 13 itu dia tunai dah semuanya, maka lepaslah tuntutan sembahyang itu di atas dia, lepaslah tanggungan fardu sembahyang itu daripada dia. Soalnya nak dapat pahala ke tidak, itu kembali kepada hati dia lah. Adakah dia tu ikhlas ke tidak? Adakah dia tu ikhlas ke tidak? Maka di situlah soal nak dapat pahala ke tidak daripada sembahyang dia. Jadi maknanya kita apabila disuruhkan kita buatkan amal sesuatu perkara yang diwajib di atas kita, semata-mata kita buat dengan cukup sepenuh syarat dan rukun, maka dah lepas daripada kita tu, daripada tuntutan. Jadi maknanya tidak ada dosa kerana tak sembahyang tu, tidak ada. Begitu juga puasa dan lain-lain lagi. Apabila kita sampai masa bulan Ramadan, kita dah puasa dengan secara cukup syarat dan rukun dia, maka dah lepas dah daripada tuntutan puasa di atas diri kita. Tanggungan puasa itu dah lepas daripada kita. Adapun soal dapat pahala ke tidak, itu kembali kepada orang yang mengeja itulah. Adakah dia tu ikhlas ke tidak? Sebab syarat nak dapat pahala tu lain, syarat nak lepas dari nak lepas daripada tuntutan tu lain. Sembahyang kitanya semata-mata sepenuh dengan syarat dengan rukun, lepaslah. Dengan maknanya tak wajib kita ulang lain, tak wajib kita buat sekali lagi pula tu tidak, dah lepas. Adapun pahala tengoklah ikhlas ke tidak. Itu terhenti di atas ikhlas dia. Mudah katanya tengoklah bahasan-bahasan yang disebut di dalam ilmu tasawuf, ikhlas, tawadhu, khusyuk ke tidak. Itu syarat nak dapat pahala tu lain. Adapun syarat nak lepas pada tuntutan tu dengan secara mespenuhkan syarat dan rukun.
Itu maksud dia katanya, dan lepas tuntutan dan tanggungan. Lepas daripada tuntutan, lepas daripada tanggungan, dengan membuatnya, dengan secara kita menunaikannya, dengan secara kita dah tunai, tapi membuat tu syarat satu laginya yang menggugurkan fardu. Dia kata begitu, bukan semata-mata kita membuat. Naknya membuat sana itu ialah membuat yang menggugurkan fardu. Dengan maknanya kita buat mencukupkan, memenuhkan syarat dan rukun, maka fardu di atas kita tu dah lepas. Dengan maknanya kalau siapa yang tunaikan perkara yang diwajib tidak sepenuh syarat, tidak sepenuh rukun, maka tak menggugurkan lagi fardu di atas dia, mana tak terlepas lagi. Masih ada dalam tanggungan dia, masih ada pada zimmah. Tanggungan itu dalam bahasa Arab itu zimmah. Masih ada pada zimmah dia lagi, masih ada dalam tuntutan dia lagi. Selama mana dia tak tunai, atau selama mana dia tak tunai dengan secara mencukupi syarat dan rukun-rukun. Itulah perkara yang wajib. Jadi bahagian yang pertama ialah perkara yang wajib, wajib pada syarak. Ialah perkara yang disuruhkan kita buat atas jalan putus, tak boleh kita tinggal sama sekali. Disuruhkan kita buat di atas jalan putus, tak boleh kita tinggal sama sekali. Sekiranya apabila tinggal sepatut disiksa, apabila tinggal itu berdosa, apabila berdosa itu sepatut disiksa. Patut dilakukan seksa itu kena ke tidak kena seksa, maka itu terkembali kepada maaf ke tidak, ampun ke tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala ampun, maka lepas juga daripada seksa. Tapi kalau Allah Taala tidak mengampun, maka tak lepaslah dia itu daripada seksa. Maka cara yang nak buat untuk nak lepas pada fardu itu, syaratnya memenuhkan syarat dan rukun. Apabila tunaikan ibadah itu dengan secara sepenuh syarat dan rukun, lepas daripada tuntutan, lepas pada seksa. Adapun nak dapat pahala itu kembali pada ikhlas atau tidak, kejujuran hati dia tu setara mana, sakat mana ikhlas dia, sakat itulah dia dapat pahala. Maka itulah perkara yang wajib pada syarak. Dan yang kedua, perkara yang dituntut daripada kita membuatnya sebagai tuntut sunat. Nampaknya kita sakai itu dulu. Kita sambung dengan depan pada katanya, dan yang kedua, perkara yang dituntut daripada kita membuatnya sebagai tuntut sunat. Wallahu a'lam, walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma astaghfiruka ma qara'nahu wa mahfazna wa sami'nahu. Farqid 'alaina wa tahti subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun al-mursalin walhamdulillah.